Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Anas Arifuddin bin Ahmad Suhaidi. Nombor metrik 060767. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk berkaitan Madarik Sittah yang berdasarkan kitab Iqtisad fil I'tiqad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Madarik Sittah ni bermaksud 6 sumber yang mewajibkan menerima 2 asal ataupun sumber metodologi pendalilan. Di mana 2 asal yang disebutkan di sini adalah perkara yang telah kita belajar ataupun telah dibincangkan oleh kawan-kawan saya pada awal tamhid keempat. Jadi sumber yang pertama, sebelum tu 6 sumber, sebenarnya ini bukan terbatas kepada 6 sumber sahaja. Imam Ghazali berkata sumber ini terdapat banyak, tapi hanya 6 sahaja yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama ialah sumber panca indera ataupun al-hissiyat yang terbahagi kepada 2, iaitu zahir dan batin. Yang pertama ialah zahir yang boleh dicerap oleh panca indera yang 5, iaitu penglihatan, pendengaran, kecapan, sentuhan ataupun bauan. Kita tengok contoh. Pertama ialah asal 1, setiap perkara baharu mesti ada sebab. Asal kedua, alam ini baharu, maka terhasillah natijahnya alam ini tercipta mesti ada sebab. Jadi syahid pada asal kedua itu mengenai alam ini baharu. Jadi apa sumber? Apa yang membenarkan perkara tersebut? Jadi alam ini baharu bersumberkan panca indera zahir. Seperti kita dapat melihat sesuatu bergerak, kita dapat mengecap rasa garam yang masam, ataupun kita boleh mendengar lagu-lagu, ataupun kita boleh merasa kasar pada bahagian-bahagian tertentu dan lain-lain. Batin pula perkara yang tidak boleh dicerap oleh panca indera. Contohnya rasa sakit, rasa gembira, rasa gelisah, sama ada pada hati ataupun badan kita. Dan sumber kedua ialah akal semata-mata ataupun al-aqlul mahdhu, ataupun dinamakan juga al-auliyat ataupun badihiyat. Yang ini bermaksud sesuatu yang difahami oleh akal secara mudah dan tidak perlu fikir panjang. Contohnya, alam ini sama ada baharu atau lama sahaja. Tiada pembahagian yang ketiga. Jadi alam ini sama ada baru atau lama. Ataupun kita boleh kata tiada istilah menurun ke atas. Menurun mestilah ke bawah. Itu kita boleh fikir dengan mudah. Ataupun contoh seterusnya, anak mestilah lebih muda daripada bapa. Mustahil anak lebih tua daripada bapa. Itu kita guna akal semata-mata. Jadi bila kita aplikasikan kepada 2 asal, contohnya ialah asal 1. Setiap perkara yang tidak mendahului perkara baharu adalah baharu. Asal kedua, alam ini tidak mendahului perkara baharu. Maka terhasillah natijah yang berbunyi alam ini baharu. Jadi syahidnya pada asal 1 yang berbunyi setiap perkara yang tidak mendahului perkara baru adalah baharu. Jadi perkara yang tidak mendahului perkara baru ni hanya terbahagi kepada 2. Sama ada ia tercipta bersama-sama perkara baharu ataupun selepas perkara baharu. Tiada pembahagian yang ketiga. Itu kita boleh fikir dengan akal kita. Akal yang waras. Seterusnya, sumber yang ketiga ialah perkhabaran mutawatir ataupun khabar mutawatir. Yang bermaksud khabar yang diterima dari individu yang ramai yang tidak mungkin mereka berpakat untuk berdusta. Contohnya, asal 1 yang berbunyi Nabi datang dengan mukjizat. Asal 2, setiap perkara yang datang membawa mukjizat adalah benar. Maka terhasillah natijah yang berbunyi Nabi adalah benar. Tapi ada kemungkinan di sini apabila musuh mengingkari bahawa Nabi datang dengan mukjizat,
Maka datanglah dalil seterusnya berbunyi, Nabi datang dengan membawa Al-Quran. Dan asal kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Maka kita faham bahawa Nabi datang dengan mukjizat. Pada dalil yang kedua ini, terzahir sumber khabar mutawatir apabila mana Nabi datang membawa Al-Quran. Ia adalah khabar mutawatir. Tiada siapa yang mengingkarinya. Kerana semua ma'ruf mengetahui Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pernyataan tersebut merupakan khabar mutawatir yang tidak boleh diingkari. Kita bagi contoh perkara lain yang mutawatir juga. Contohnya adanya wujudnya kota Mekah ataupun kota Madinah. Walaupun kita tidak pernah sampai, tetapi kita tahu kota Mekah dan kota Madinah tu ada dalam peta. Dan mustahil mereka berdusta. Sumber seterusnya ialah yang keempat, asal yang dibina telah disahkan kebenarannya oleh qiyas yang lain, ataupun istilahnya qiyasun akhar. Penerangannya, asal dari qiyas yang pertama boleh disandarkan kepada sumber yang tiga yang telah kita belajar tadi, iaitu sumber panca indera, akal atau khabar mutawatir. Natijah bagi qiyas yang pertama boleh dijadikan asal bagi qiyas yang baharu. Kita tengok contoh. Bagi qiyas yang pertama, asal satu berbunyi, setiap perkara yang tidak mendahului perkara baharu adalah baharu. Asal dua, alam ini tidak mendahului perkara baru. Maka kita faham, alam ini baharu. Dan qiyas dua pula, setiap perkara baharu mesti ada sebab. Alam ini baharu. Jadi alam ini tercipta mesti ada sebab. Kita tengok qiyas kedua dan asal kedua itu terhasil daripada natijah daripada qiyas yang pertama. Dan daripada qiyas pertama itu, pada asal yang mengatakan bahawa setiap perkara yang mendahului perkara baru adalah baharu, itu kita boleh fikir dengan akal kita. Ataupun bahagian yang kedua iaitu al-aqlul mahdhu. Dan sumber yang kelima yang dicatatkan dalam kitab Iqtisad fi I'tiqad ialah as-sam'iyyat, iaitu perkara yang diterima bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tahu Al-Quran dan Sunnah ni adalah pegangan bagi orang Islam. Maka tidak boleh diingkar sama sekali. Mestilah dipegang dengan sebenar-benarnya. Kita contoh, asal pertama, setiap perkara yang ada mesti tertakluk pada kehendak Allah. Asal kedua, maksiat itu sesuatu yang ada. Maka natijahnya maksiat adalah kehendak Allah. Jadi syahidnya pada asal yang pertama yang berbunyi setiap perkara yang ada mesti tertakluk pada kehendak Allah. Iaitu perkara yang telah dicatatkan dan telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keenam, sedikit kesilapan pada slide di situ, iaitu menggunakan asal yang dipegang oleh musuh. Yang bermaksud, kita boleh mengambil manfaat daripada pegangan musuh dan kita boleh jadikan pegangan musuh tersebut untuk dijadikan asal untuk kita batalkan hujahnya. Terdapat banyak contoh yang kita boleh bagi, tetapi Imam Ghazali tidak membawa apa-apa contoh dalam bahagian ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.